Okey, mungkin korang macam pelik apa benda lah botak cuba nak cakap pasal Man United ni duduk dah nombor 6, main dah Europa League. Video tu gempak pula. Ha? Video baik tu. Pasal Man United tadi season cukup baik untuk buat satu video. Sebenarnya itu je aku boleh cakap. Yelah dah main Europa League kan. Akan main Europa League dengan Arsenal tu. Oh, aku dah tahu dah. Aku dah agak kau sebut benda tu. Dia macam ni, kau tak boleh borak MU dengan Europa League tanpa kau mention Arsenal Aku bukan apa, aku mention benda yang siapa yang akan main. Kalau nanti kita borak UCL, aku mention lah top 4 yang akan main Champions League. Aku rasa kalau main UCL nanti kau akan sebut ni Arsenal tak main UCL kan? Aku tahu perangai kau, semua benda boleh kat Arsenal. Okey, tapi roughly sebenarnya point kita is nak cakap tentang captain candidate untuk Man United. Benda ni mungkin tak panjang dalam 10-15 minit je sebab yang buat decision tu nanti adalah Erik ten Hag. Bukannya ketua balai polis ke apa, bukan. Tu orang lain. Tu jurulatih tempat lain yang jadi ketua balai polis ke apa contohnya. Tapi bercakap soal ada 3 nama selain daripada Harry Maguire yang ada kemungkinan juga dia kekal. Tapi ada 3 nama lain which is kita tengok tadi Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, David De Gea. Bro Hans? Borak pasal Man United ni sebenarnya. Rasa berat je hati tu tak? Berat. Dia ada rasa luruh sikit. Okay. Borak pasal Man United sini sebenarnya. Kita sebagai fan United dah tutup buku dah sebenarnya. Okay. Final game tu memang ditunggu-tunggu sebenarnya. Okay. Christopher dia punya game tak payah tengok pun tak apa sebenarnya. Okay. Kalau boleh, start kick off, terus bagi 1 gol, tiup, habis. Kalah tak apa. Tak apa. Sebab nak habis cepat dia season tu. Okay, teruskan. De Gea, Maguire ni. Okey lah 4 orang tu lah. Okey, De Gea, Maguire, Bruno, Ronaldo. Yes. Bagi aku Maguire perlu dihentikan serta-merta untuk Direhatkan. direhat kita salin lah. Direhatkan serta-merta untuk dia fokus kepada defensif. Okey. Biarkan dia. Okey, Erik ten Hag ke, 1 hak ke, 2 hak ke tak kisah. Kau ni yang kuban-kuban je punchline kau sebenarnya. Okey, De Gea dengan Ronaldo aku boleh sifatkan 2 orang ni boleh menjadi kapten. Dan kita tahu Ronaldo ialah kapten sebab ialah kapten Portugal kan. Even Bruno pun belakang dia kan. And then De Gea. De Gea adalah seorang player untuk season ni keeper top 3 save. Okey. Kau bayangkan De Gea tu punya save, dia punya rate, dia punya total kurang 2 tangga daripada Messi Leeds. Kau bayangkan. Tapi masih lagi duduk nombor 6. Masih lagi duduk nombor 6. Okey. Kau bayangkan. Aku tak tahu apa yang dia nak kena buat. 200 save ke aku tak tahu. Tapi tak apa. Borak pasal De Gea dan juga Ronaldo. Bagi aku untuk 2 orang ni kalau dijadikan kapten untuk next season tak ada masalah. Ronaldo is the main captain. De Gea is second captain. Tapi kita kena tahu ini adalah short term. Oh, okey. And then bila borak pasal Bruno Fernandes untuk season ni aku rasa ramai fan United dah mula Okey. pada dia kan. Okey. Kita tengok kan dia komplain pada benda-benda yang bukan-bukan kan. Bergaduh dan sebagainya. So bagi aku untuk next season kalau Ten Hag ambil Bruno as a captain akan ada satu pandangan fan sendiri dan juga kelab-kelab rival sendiri pada United masih akan ada lagi troll-troll yang dan sebagainya lah. So bagi aku untuk mengelakkan troll dan sebagainya nama Bruno dan juga nama Maguire perlu direhatkan macam yang aku cakap tadi. De Gea dan juga Ronaldo. Nama 2 orang ni yang patut diletakkan dahulu. So salah seorang daripada 2 orang ni. Betul. Tak kisahlah siapa yang pilih, Ten Hag ke 1 hak ke 2 hak ke. 2 hak ke 10 hak ke. Tak boleh move on dengan dia punya punchline dia kata tak. Tapi Merah you. Tak nak bagi fan Man United tegar pergi dulu ke? Kish dia lain. Dia lain. Dia akan cakap captain tu adalah defensive midfielder. Kena tak. Okeylah aku bagi peluang kat kau. Benda ni susah nak cakap sebab dia bergantung kepada a few different probabilities. Bruno version musim ni aku tak akan lantik sebagai captain sebab terlalu emotional. Dalam musim yang sukar. Tapi Bruno yang 2-3 tahun lepas bukan sahaja di Man United tapi di Sporting adalah complete captain material, right? So in that sense mungkin kalau sekarang kalau kau betul-betul sekarang juga aku kena decide aku akan go dengan Bruno. Hanya sebab aku rasa example Maguire tu kau kena remove burden tu daripada dia untuk dia. Aku big fan of Maguire tapi aku rasa captaincy was probably the wrong decision bagi kat dia. Meletakkan tekanan terlalu tinggi terhadap dia. So mungkin benda tu kau kena relieve him of that pressure. Dan bukan De Gea pilihan tak, bukan. Kau tahu kenapa? Sebab De Gea a few times in the press kita dah nampak dia bagi komen-komen yang lebih nak protect diri dia tapi which aku tak rasa if you're a captain doesn't do that. A captain absorbs everything. And aku also nak tengok kalau style permainan De Gea ni adalah sesuatu yang Erik ten Hag nakkan. Sebab kalau kita tengok persembahan Andre Onana dekat Ajax dan penglibatan dia dalam build up
Ajax secara keseluruhan, jelas bahawa De Gea tidak memiliki kualiti itu. De Gea is a world class shot stopper, mungkin antara yang terbaik di dunia. Mungkin juga terbaik. Kalau nak argue dia as a terbaik, aku boleh accept benda tu. Tapi is he a modern goalkeeper yang boleh buat a lot of different things? Aku tak yakin. Aku tak rasa, I'm not sure if Ten Hag akan terus gunakan dia. Maybe this season yes, but long term aku tak tahu. Ronaldo pula adalah satu dilema yang besar. Sebab sekarang ni semuanya bergantung kepada plan Ten Hag untuk kalau dia nak gunakan Ronaldo secara konsisten in the starting 11 week in week out, then dia boleh jadi captain. Tapi kalau plan dia adalah sebab Ten Hag apparently nak another striker, a main striker kan. So kalau plan dia adalah untuk Ronaldo beraksi dengan peranan on the sidelines, I'm not sure if appointing him as the captain adalah strategi yang baik. Dan baru-baru ni Athletic pun reveal Ronaldo ada buat team meeting yang dia exclude Harry Maguire daripada meeting tu. So he's a bit of a divisive character dalam team kadang-kadang, and pemain-pemain di Juventus sendiri pernah mengatakan bahawa Ronaldo ni adalah selfish, which is quality yang baik untuk kau ada sebagai seorang penyerang. Untuk kau jadi world class, you have to be selfish, right? But is that the kind of quality you need as a captain? Aku tak berapa pasti. So there's a lot of dilemmas. Semua pemain ada strength and weakness, tapi kalau sekarang kau bagi aku decide, a well-rested Bruno Fernandes akan dapat vote aku. Mahira, memandangkan awak datang daripada Stamford Bridge sebenarnya, Kish mention tentang shot stopper dan bukan penjaga gol yang bermain baik dengan bola di kaki. Rasanya karakter tu ada juga dekat Edward Mendy. Adakah benda tu akan jadi peranan kalau you nak pilih De Gea? Ke you pun bukan ke arah De Gea untuk captain? Untuk I actually agree dengan Kish. Sebab I rasa kalau Bruno, past few seasons, looks more like of a captain material sebenarnya daripada Harry Maguire. And betul, I rasa you memang patut relieve the burden of captaincy from Harry Maguire, sebab bagi dia fokus defending, bagi dia develop game dia, bagi dia tak ada dengar social media punya tomahan semua kan. Bagi dia maybe main dengan tenang sikit. Again, Ronaldo, I don't think he's also macam captain material kalau Ten Hag tak nak mainkan dia next season consistently. To me, Bruno next season mungkin I rasa is a better choice daripada De Gea. De Gea pun I rasa tak ada captain material. Kalau dia captain material, I rasa macam dia dah lama dah tukar. Tapi betul juga bila buka pasal De Gea kan, in terms of overall selama dia tenure dengan United, kita tak nampak daripada segi leadership, tapi dia boleh voice out. And then bila cakap pasal keberadaan dia untuk next season dekat United, kalau kita tengok balik, betul lah bila cakap pasal De Gea, dia terkenal dengan reflexes, dengan dia punya reflex, dengan dia punya shot stopper. Tapi zaman sekarang ni nak dapatkan keeper yang macam Ederson, macam Alisson, wow, susah sebenarnya. Susah nak dapat keeper yang macam tu. Tapi kita tak tahu, sebab tu aku letak Ronaldo dan juga De Gea dekat situ, sebab kita tak tahu lagi apa yang akan jadi untuk next season. Tapi let's say kalau betul Bruno kita boleh nampak captaincy punya material ada dekat situ, even though zaman Ole sendiri pun memang Bruno adalah itu adalah material captaincy yang paling baik, even though semua orang termasuk aku cakap Bruno adalah material tersebut. Tapi sekarang ni untuk season ni kita tengok realitinya sekarang. Bagi aku akan lebih kepada bersifat reality. Reality sekarang untuk season ni kita tengok United daripada A sampai Z kocak-kacir. Tak ada player langsung yang boleh menunjukkan credibility and juga boleh tunjukkan strong immense dalam diri dia. So that's why aku sebab aku tak suka bercakap pasal benda yang aku tak tahu. So untuk next season kita akan tengok, dan aku akan tengok sendiri macam mana Ten Hag 10 hak ni akan buat untuk next season. Dan kat situ mungkin kita akan berubah-ubah untuk tengok siapa yang ni. Mungkin Bruno Fernandes kena lebih banyak bila dia jumpa Ten Hag nanti benda pertama dia tanya, Dusan tadi itu player macam mana tenang aja hidup dia. No, it's a joke, but then it's the truth. Betul. Kalau kita ingat dalam squad Ajax dulu di bawah Ten Hag tu, kau nampak kebebasan yang diberikan kepada Hakim Ziyech dalam pasukan tu untuk menyerang. Aku rasa dalam mana-mana, tak kisahlah apa formasi yang nak digunakan, tapi dalam prinsip permainan Ten Hag ni, aku yakin hanya ada ruang untuk satu sahaja luxury player. Dan kalau dalam squad Man United ni, kalau kau nak bagi aku pilih the only luxury player yang sepatutnya diberikan kebebasan is probably Bruno. Kau jangan kekang dia kepada mana-mana tugas defensif, kau berikan dia kebebasan. Dan dengan kebebasan tu kita akan nampak satu kebangkitan yang lebih. Season ni sebab dalam struktur di mana Ronaldo tu diberi kebebasan pergerakan dia sebab dia tak boleh buat too many defensive work kan, umur dah 37, Bruno Fernandes jadi less effective. So benda-benda macam tu kita harap the following season akan berubah sedikit and then we get to see siapa-siapa yang nak maki Bruno,
kalau kau boleh ingat Bruno season ni, jangan lupa Bruno season lepas. Yep. And jangan lupa Bruno yang kita nampak dekat Sporting tu. So there's still a player in there. bagi aku. That's why bila cakap pasal Bruno untuk season ni juga, wow. Dia punya chances created, dia punya assist, Still lagi. still lagi. Still gila lagi sebenarnya. Still lagi ada numbers juga. Still lagi. Ataupun mungkin ada nama lain dalam Man United yang mungkin boleh jadi kandidat untuk captain. Wih, difficult. Aku tak nampak siapa-siapa lagi. Tak ada siapa. Aku really Aku tak nak tengok nampak. muka korang daripada aku jujur aku nak aku bukan nak jawapan, aku nak tengok muka korang sebenarnya. 3 tahun lepas, mungkin aku akan predict yang Marcus Rashford ada capabilities tu. Tapi sekarang Marcus Rashford sendiri tak ada benda tu. Luke Shaw terlalu injury prone untuk mendapatkan peranan itu. Betul. Kalau Scott McTominay adalah seorang pemain yang boleh bermain bola sepak, dan mungkin dia boleh lah. Sebab dia ada passion kan. So, Aku tak boleh terima. tak sebab orang punya argument kalau McTominay tu dia ada passion. Tapi aku macam, passion tu buat apa? Kalau hang tak boleh nak main bola yang tu. So, McTominay ada karakter. Ada captain's character. Tapi unfortunately, you're not talented enough. Sometimes itu adalah realitinya.